Okey, Assalamualaikum. Antara benda dan aktiviti yang dilakukan oleh RAI Johor My Travel and Tour ialah badal umrah. Okey, dan badal haji setahun sekali. Dia hanya boleh dilakukan pada musim haji. Tapi badal umrah ni, sebelum kita nak cerita lebih pasal badal umrah ni, dan siapa yang berminat boleh ke 017-266-0321, kita tanya Ustaz, kenapa kita buat badal umrah? Masuk Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Datin, saya akan membuat berkaitan dengan projek umrah. Jadi macam mana badal umrah ini adalah satu hadiah terindah terbaik Kak Datin. Bagi seorang anak, bagi orang tua dia supaya berkah, supaya berbakti pada orang tua, bagi hadiah bagi almarhum serta almarhumah yang telah wafat. Jadi dulu semasa Nabi pun membuat haji, labbaika Allahumma subrumah. Siapa tu? Orang yang telah meninggal. Jadi sebagai kita, sebagai anak pun yang dah ada rezeki sikit-sikit, kita bagilah untuk almarhum, untuk keluarga kita yang telah wafat sebagai hadiah terindah buat dia mereka semua. Macam tu. Kadang-kadang kita tengok kan, okey, suami kita dah meninggal, dan kita dah makan pencen dia ni, ada gaji dia untuk kita, dia meninggal, dia tak tinggal kita dengan ni, ada gaji yang masuk kat kita. Tetapi suami kita tak pernah buat haji, tak pernah buat umrah, mungkin belum ada rezeki masa time tu. Tetapi sekarang kita masih ada ruang untuk kita buat badan untuk dia. Tanda kasih sayang dan berterima kasihnya kita masih boleh hidup atas rezeki dia. Kalau tak ada pencen dia sekalipun, maksudnya kita ada rezeki lebih daripada anak-anak. Buatlah untuk orang yang tersayang. Okey. Selain daripada itu, katakanlah semalam saya ada satu soalan daripada satu follower. Dia kata, Datin, mak saya boleh tak saya buat badal haji, badal umrah kat dia tetapi dia masih hidup? Saya tanya dia satu benda je. Keadaan mak tu macam mana? Dia kata mak saya memang uzur sangat-sangat, Datin. Uzur yang tak boleh bergerak. Kalau naik kapal terbang pun memang tak boleh duduk, memang kena maksudnya kalau uzur yang macam tu, bolehlah buat badal umrah kat dia. Boleh buat badal umrah. Kalau maksudnya uzur ni yang dia tak mampu untuk datang. Walaupun ditolak kursi roda semua tak mampu, buatlah badal umrah. Sebelum kita ada rezeki macam-macam benda. Hanya beza dia sekarang ni, apakah tanda berterima kasihnya kita pada mak bapak kita? 3 benda yang amalan yang akan mengalir pada mak bapak. Anak yang soleh dan solehah. Okey, anak yang soleh. Anak solehah tak? Okey, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan juga harta yang diinfakkan. Apa kata kita sebagai seorang anak perempuan? Anak perempuan ni kita kena niat hadiah, kita kena buat macam wakaf Al-Quran, kita kena buat badal umrah, niatkan untuk mak bapak kita. Ada apa bagi ustaz nak cakap? Saya nak pergi ni ramai-ramai ni, saya nak buat ramai-ramai ni. Jom kita buat badal umrah. Ya. Dan salah satu badal umrah ni atau badal haji adalah salah satu hutang kita kepada Allah SWT. Sebagai anak kita, sebagai bukti rasa kita kepada sayang pada orang tua. Beza lagi dengan hutang kita kepada manusia, bila hutang kita kepada Allah SWT. Kalau kita dah mampu, kita batalkanlah kepada orang tua kita yang telah wafat sebagai tanda rasa kita mempunyai ayah yang telah membesarkan kita sampai sekarang ni dan bisa bekerja mendapatkan rezeki yang begitu besar. Bayangkan Allah akan gantikan lagi nanti. Ustaz tengok yang macam kita buat jemaah tadi. Yang satu jemaah perempuan tu, dia datang umrah, anak dia bagi hadiah. Dia tak habis-habis sebut dia punya berterima kasihnya. Bayangkan mak bapak kita ni, kita bagi kat dia walaupun orang lain tak tahu. Ya Allah, ya Tuhanku, macam mana tanda kita berterima kasih. Dulu kita tak mampu. Kalau kita tak mampu nak hantar mak bapak kita sampai dia meninggal, kita buatlah badal umrah. Tak sampai 1,000 pun. Dan tengoklah ketika keluarga kita dah mati, Datin dalam kubur dan tunggu kita untuk hantarkan daripada pahala-pahala di bumi. Sebab dia tak ada terputuslah pahala dia kecuali yang 3 tadi itu. Tugaslah kita sebagai anak ni untuk menghantarkan pahala-pahala kepada dia kat sana. Macam saya sendiri personally, saya buat sedekah apa semua, saya selalu niat. Mak bapak saya masih hidup, mak mentua saya hidup, mak mentua saya dah meninggal. Saya selalu kata apa tau, ya Allah Tuhanku, semoga apa yang aku buat ni mengalir juga niat mengalir juga pada ibu bapakku dan juga mentua aku. Dan ya Allah Tuhanku, semoga apa yang aku buat ni melapangkan lagi kubur mak bapakku. So, kita sebagai seorang anak ni, tanggungjawab kita untuk kita juga niatkan apa yang kita buat ni pada mak bapak kita. Terutamanya kalau yang masih hidup. Kalau esok mak bapak kita meninggal, dia masuk dalam lahat tu, ya Allah, kita dah siapkan taman-taman syurga untuk dia. So, tepuk dada tanya iman sebagai seorang anak. Apakah tanda kita berterima kasih yang kita dah mampu buat untuk anak mak bapak kita, yang kita sendiri tahu. Contohnya, aku teringatlah kat mak aku dah lama. Kalau aku punya birthday ni, tak tahu mak sambut birthday. Aku ni mak aku apa yang aku buat kat mak aku? Mak aku tak buat umrah lagi. Boleh tak aku buat umrah, badal umrah untuk mak aku? Boleh buat. Kalau orang tanya saya, badal umrah ni sekali je kau buat, Datin? Kalau mampu, nak buat selalu boleh. Macam orang tanya saya kan, Datin, sembelih kambing untuk nama raya setiap bulan ke Datin?
Boleh buat ke akikah setiap bulan? Akikah sekali. Tetapi saya buat setiap bulan 1 ekor kambing tu, setiap bulan Islam saya niatkan sedekah 1 ekor kambing atas nama raya. Itu boleh buat. So buatlah apa yang kita mampu buat supaya kita sebagai anak ni kita mampu tunjukkan yang itu tanda berterima kasih kita. Dan ketika kita dah membuat hati orang kita senang, maka Allah pun ridha pada kita. Ketika dalam Allah ridha, maka semua persoalan dunia serta akhirat kita mudah. Dan kalau kita lagi berbakti pada dua orang tua kita, maka Allah terus akan balas hari itu. Beda lagi dengan perbuatan amalan yang lain akan dibalas di akhirat nanti. Mak Tapi bapak. kalau kita berbakti pada orang tua kita, akan langsung mendapat balasan di dunia serta akhirat. Pasal tu bila tips order dia, bila orang tanya saya, Datin macam mana lah Datin murah rezeki, macam mana lah Datin tak pernah sakit, macam mana itu? Satu je saya beritahu, jaga keramat hidup. Keramat hidup saya ada kat kampung, jaga. Pasal tu saya balik je saya pergi duduk keramat hidup saya. Pasal tu bila saya sampai di rumah, saya tak bagi orang kacau saya di rumah. Pasal apa? Saya automatically londeh baju saya sebagai seorang businesswoman ke, founder ke, famous ke. Saya pakai baju kelawar, saya adalah anak dan isteri dan mak. Kita kena tunjuk kat mak bapak kita, ni cara kita kalau kita guna perkataan menghambakan diri untuk mak bapak, tak nak salah. Tak salah. Pasal redha Allah terletak pada mereka. Walaupun kita dah kahwin, suami kita suami kita raikan dan redha suami, redha mak bapak. Dan kalau kita dah mak bapak kita dah meninggal, kita ada duit, kita boleh beli handbag. Tepuk dada terjimat bila kalau tak akan kita buat untuk mak bapak kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan semoga apa yang kita niatkan sekarang, projek yang akan datang dan arah ini sebagai membantu jemaah juga pendatang ni. Ya. Pasal ramai tanya, Datin boleh tak saya nak minta saya arah yang buat. Saya tak promote sangat pasal saya takut nanti tak penantangan. Tapi ustaz kata tak apa Datin, apa kata Kak Datin, mari kita buat betul, kita bantu lebih ramai orang yang nak sangat-sangat. Pasal kita tengok bila kita dapat raikan mak bapak dia orang, dia pun seronok. So insyaAllah Dan kita akan siapkan orang-orang untuk mengerjakan di sini. kita ada tim kita. So tim kami memang base kat Mekah dengan Madinah. So di 077-266-0321, jom Badan Umrah bersama Arah Hijrah Harapan Travel Tour. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.